Baik. Bahagian pertama. Inilah kitab yang dinamakan dia Muhimmah. Pada menyatakan ilmu hadis Nabi SAW pada bicarakan kelebihan dan kepujian atas perbuatan isteri bagi suaminya. Muhimmah ni benar-benar penting, atau juga boleh diterjemah ialah tugas-tugas yang dilakukan, perkara-perkara yang dibuat oleh seorang isteri, dan perbuatan itu merupakan suatu perbuatan yang terpuji bagi seorang isteri, bagi suaminya. Dan bicarakan segala kecelaan dalam masa yang sama, dan bicarakan segala kecelaan pada meninggalkannya dan derhakanya. Pertama, bicara tentang apa yang puan-puan sebagai seorang isteri ini perlu melakukan untuk seorang suami. Dan yang kedua, celaan-celaan pada meninggalkan perkara-perkara tersebut, dan di sana celaan-celaan terhadap penderhakaan seorang isteri kepada suami. Karangan Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Fatani, ghafarallahu lahu, yang ini doa, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosanya, walil muslimin, dan ampunkan dosa seluruh orang-orang Islam. Amin. Baik, muka surat 2. Muka surat 2. Bismillah, kita baca lagi sekali mengikut turutan, walaupun saya dah mukaddimah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu. Apa makna adapun kemudian daripada itu? Kemudian ataupun selepas kita membaca bismillahirrahmanirrahim, kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita berselawat kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarganya dan para sahabatnya, amma ba'du, selepas itu. Itu maksud dia. Baik, muka surat 3. Maka inilah suatu muhimmah yang ditakutkan atas tiap-tiap perempuan yang bersuami, iaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi derhaka akan suaminya. Ini kitab lama ya. Kitab lama dirumikan. Tapi bahasa lama ni dikekalkan. Susunan ayat tu. Jadi sesuailah dengan kita orang lama kan. Ke macam mana? Kita ni kan orang, ke rasa baru lagi, rasa muda lagi. Tak adalah ya. Dia orang lama ni, dia ada dua pandangan ulama dalam kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi. Yang pertama, dia bahasa begini, orang lama okey sikit lah ya. Kalau orang tua, rasa tua sangat. Orang lama. Bermulanya, orang lama ni, saya pun guna bahasa lama dah, bermula. Orang lama, ada ulama mengatakan umur 40. Dah dikira masuk ke sempadan orang lama. Umur 40. Kenapa kata je? Kerana manusia ni umurnya antara 60-70. Ni dah tahu semua dah. Kalau dah 40 bererti, dan kalau 40/60 bererti umurnya sudah 2/3. Betul ya? Kalau 60 dia bahagi 3. 1/3 20, 2/3 40. 60 3/3 lah. Jadi itu pandangan dia panggil apa ya? Minoriti ulama lah, sebahagian kecil. Tapi jumhur ulama, majoriti ulama, kita dikira orang lama bila mana umur 60. Jadi siapa yang ada kat sini umur yang 60 tu kira orang lama dah. Tapi kalau nak kira yang awal sikit, 40. Nak yang mana? Kalau 40 cepat sangat, rasa lama. Okeylah. Ini bahasa lama, nak ceritanya bahasa lama. Jadi saya ulang lagi sekali. Maka inilah suatu muhimmah, sebuah kitab membicarakan yang ditakutkan atas tiap-tiap perempuan yang bersuami. Bicara ni begitu menggerunkan, begitu menakutkan kepada orang perempuan yang ada suami. Apa maksudnya? Para isteri. Ya, para isteri ni kalau baca kitab ni, tajuk yang akan bicara ni memang menakutkan dan menggerunkan. Iaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi derhaka akan suaminya. Ya, seandainya dia melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dia dikategorikan seorang isteri yang derhaka. Tengok kita baca nanti. Apa akibatnya, apa dosanya, apa kesannya, menyebabkan menggerunkan kita.
Baik, maka wajiblah atas segala perempuan. Okey, maka wajiblah atas. Kalau wajib atas berarti wajib pada syarak. Wajib atas. Ni perkataan Arab, perkataan kitab lama. Puan-puan kalau baca kitab lama, dia akan jumpa wajib bagi. Kalau wajib bagi, itu hukum akal. Kalau wajib atas, itu hukum syarak. Maka wajib secara syarak, secara hidup beragama dengan syariat Islam, atas segala perempuan yang tersebut itu. Ni yang ni, dia salah eja ni kan, betul ni? Buku perempuan macam mana? Salah eja. Tersebut itu belajar. Wajib belajar dan wajib mengetahui akan hukumnya supaya terpelihara segala amal kebajikannya. Kenapa wajib belajar dalam bab ni? Supaya puan-puan dapat menjaga amal-amal puan-puan. Sebab apa? Kadang-kala perbuatan puan-puan kepada suami ni, Allah tak terima amalan puan-puan. Ya, tolong hati-hati. Contoh, bergaduh dengan suami. Biasa, bergaduh ni biasa. Biasa. Biasalah puan-puan. Manusia kan? Tuan-tuan, Tuan Haji macam mana? Biasa tu bukan kata nak pandang benda tu ringan, tidak. Mana ada orang tak pernah bermasam muka sesama suami isteri? Ni malaikat dah ni kalau dua ni. Saya ustaz daripada mula kahwin dulu sampai sekarang dah dapat cucu, tak pernah sekali pun bermasam muka, terasa hati, apa lagi? Muncung, tak pernah. Tak pernah. Ini dua ni malaikat ni. Jadi selama mana kita ni sebagai seorang yang bernama manusia, suami isteri pun manusia, kita manusia, ada waktulah lagikan apa? Lidah. Lagikan gigi apa? Lagikan saja je nak biar cakap sendiri. Padahal lidah dengan gigi ni daripada apa? Daripada lahir tu, taklah ada gigi terus. Tapi awal dulu sampai sekarang ni, tak berpisah dia. Elok saja dia bersama, tapi ada juga tergigit kadang-kala. Itulah kehidupan yang telah dilalui. Okey. Tujuannya apa kita nak belajar ni? Supaya amalan puan-puan kekal. Dia ada orang ni, sampai solat dia Allah tak terima. Sebab dia ni bermasam muka dengan suami. Solatlah nak solat. Okeylah. Nak baca panjang, bacalah. Tapi satu rakaat pun Allah tak terima. Jangan main-main ya. Allah. Ni kalau puan-puan salah. Kalau puan-puan salah, puan-puan tak minta maaf, suami terasa. Tapi suami pun ada salah dia juga. Ya. Kadang-kadang suami memang patut pun kena marah kat isteri. Sebab selalu buat salah yang sama. Ada kisah-kisah dia. Jangan risau. Ya. Jangan kata, susahlah Ustaz jadi isteri macam ni. Tak. Isterilah paling mudah. Jadi isteri paling mudah. Mudah nak masuk syurga. Nanti kita baca insyaAllah. Baik. Seterusnya, bukan setakat untuk menjaga amal kebajikan, lagi beroleh manfaat akan dia pada hari akhirat. Kerana beberapa seksa dan azab Allah Ta'ala atas segala perempuan yang derhakakan suaminya di dalam dunia ini. Kerana di sana tersiap sedia untuk wanita-wanita yang bergelar isteri di atas perbuatan penderhakaannya kepada suaminya di dunia. Pada esok harinya, sangatlah menyesal. Esok hari ini di akhirat nanti, sangatlah menyesal atas segala perempuan tersebut itu. Maka tiadalah berguna akan sesalnya dan duka citanya pada waktu itu. Di saat dah sampai ke akhirat nanti, menyesal tak guna dah. Ya, tak ada apa dah. Kerana di saat tu hari pembalasan. Baik, i'lam tu dalam bahasa Arab tu. I'lam. Artinya, ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya derhaka perempuan akan suaminya itu memberi fatwa oleh beberapa ulama. Di sana dah ada fatwa. Kalau seorang isteri derhaka pada seorang suami, dah banyak dah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para alim ulama. Di sini dicatat beberapa fatwa. Iaitulah setengah daripada dosa yang amat besar, jadi derhakalah ia. Iaitu termasuk dalam dosa-dosa besar. Yang pertama, sebab menegahkan akan suaminya daripada mengambil kesukaan sama ada diwati atau lainnya. Diwati ini bahasa Arab. Disetubuhi. Kalau minta maaf kita sebutnya, iaitu bila mana suami ingin mengajak
untuk bersama, dia tak nak. Dia tegah. Dia tak mahu. Atau lainnya, seperti menegah ia akan suaminya daripada menjamah dan menyentuh pada barang tempat daripada badannya. Salah satunya, ni bahasa lama ya. Barang di sini benda sesuatu lah. Cuma bahasa lama dulu, dia terjemah kitab lama mim dengan alif. Mim dengan alif ni, dia panggil apa? Ma benda. Dulu dia terjemah ma barang. Barang ni benda. Atau terjemah bahasa barunya sesuatu. Okey, di saat suami nak sentuh mana-mana bahagian daripada tubuh isteri, dia tak bagi. Dia tegah, dia tak bagi. Ini salah satu daripada derhaka. Sudah. Ya. Tak bagi. Tak maulah, saya tak sukalah. Ni dah ditambah-tambah. Kalau suami tu mungkinlah, tak apalah, you tak bagi, okeylah. Hari lain pula kan. Tapi kalau suami tu terasa hati, dan suami ni sebenarnya, orang lelaki ni tuan-tuan tanya suami perempuan lah kan. Tapi tanyalah siapa pun. Orang lelaki ni, dia masa sebelum kahwin, dia cakap banyak. Tapi kalau dah kahwin, dia banyak diam. Orang perempuan pula, sebelum kahwin, dia tak cakap banyak. Lepas kahwin memang cakap dia banyak. Betul tuan je ya? Tak betul juga ya? Tak betul tak apalah. Ada yang betul, ada yang tak betul. Tak apa. Dia suami ni, apa saya nak cerita bukan apa. Jangan cepat nafi ya. Ni untuk orang lain, untuk kita mungkin tak. Tapi biasanya begitu. Orang lelaki ni, kadang-kadang dia tak banyak cakap. Dia diam tak? Dia diam tu. Dia nak buat sesuatu pun kata, tak payah. Dia pun diam. Diam tu, perempuan kena tahu. Ada diam yang dia okey, ada diam yang biasanya tak okey. Ni orang lelaki ya. Tanyalah suami kan lelaki. Tapi tidak semua macam tu juga. Betul tuan je ya? Ada dia yang diam, dia okey ya. Dah tak bagi ya. Tapi ada lelaki jangan. Kita ingat dia okey. Tak, dia tak okey. Ya, dia banyak diam. Dia kalau dah banyak, ada orang cakap, Ustaz, kenapa kadang-kadang suami saya dia tak banyak cakap? Dulu dia happy, dia banyak cakap. Adalah tu. Tolong cari mana puncanya yang menyebabkan dia tak nak kita bercakap dengan kita, dia ya je. Macam mana bang? Okeylah. Macam ni macam mana bang? Okeylah. Saya nak pergi keluar boleh tak? Okey. Tu ada sesuatu. Tu salah satunya lah. Jadi dikira fatwa pertama, dikira dia tu derhaka kepada suaminya kalau dia menegah di saat suaminya ingin berhubungan dengan dia. Dan salah satunya ialah sebelum melakukan hubungan itu, mesti suami nak sentuh di sana, sentuh di sini, dia tak bagi. Maka dia dikira derhaka. Wal-iyazubillah. Cuma, kalau kita tak bagi tahulah. Saya ni tak bagi sebab apa? Saya pun belum mandi. Ya ke? Daripada pagi sampai petang tak mandi. Pandai-pandailah dengan suami masing-masing. Sebab kadang-kadang orang tak sama. Okey, yang kedua, muka surat 4. Dia yang mudah faham, tak payah hurai panjang lah ya. Yang mudah faham. Kita ni kan dah lama dah, orang lama. Takkan nak, kalau baru kahwin bolehlah hurai panjang-panjang. Gitu. Baik, yang kedua. Demikian lagi. Derhakalah ia sebab keluarnya daripada rumah dengan tiada izin suaminya. Ya, kalau suami tak bagi, keluar juga, dia dah dikira seorang isteri yang derhaka. Dia sedang berada dalam keadaan dosa besar. Ya, contoh dia keluar pagi, sampai petang, suami tak izin. Dia pergilah keluar dengan kawan-kawan dia seronok, berhenti mana-mana solat. Allah tak terima solat dia. Ni kena ingat dia. Dia dalam keadaan dilaknat oleh malaikat. Dia makan kena laknat. Ni benda-benda macam ni tak apalah. Ke depan nanti disebut. Cuma nak sebut awal. Saya ni dah dikira derhaka ke Ustaz? Ya, kalau saya keluar rumah sebagai seorang isteri, suami tak izin. Tapi sebab tu kena bincang elok-elok dengan suami. Kadang-kadang takkanlah 24 jam nak cakap pada suami. Ada orang cakap gitu. Rimaslah. Bukan begitu. Bilang kita awal-awal. Okey, kalau saya nak keluar, urusan saya begini, saya kena minta izin abang tak? Ada kata tak apalah. Kalau awak keluar, awak jagalah diri baik-baik. Jaga maruah saya sebagai seorang suami. Jangan buat benda-benda yang menjatuhkan maruah saya. Jaga tata tertib sebagai seorang perempuan. Jaga syariat Allah, dosa, pahala, halal. Ayu keluar je lah. Kecuali nak pergi buat benda-benda yang besar-besar, nak balik kampung, tiba-tiba tahu duduk kat kampung. Bang, saya dah ada kat kampung ni. Ini memang masalah lah.
Tapi benda kecil, nak pergi ke pasar, nak hantar anak sekolah. Takkan nak cakap tiap-tiap pagi kan? Bang, minta izin ya, nak hantar anak sekolah. Pagi besok, abang, minta izin. Ini, tapi kalau lelaki tu, kalau setiap kali dia kata, you, setiap pagi nak hantar anak sekolah, kena minta izin. Ini masalah lelaki ni. Suami ni. Jadi benda-benda begini kena. Tapi persoalan minta izin ni, benda besar dalam agama. Yang boleh menjatuhkan seorang isteri, kalau mengabaikan persoalan minta izin daripada suami, dia boleh jadi isteri yang derhaka. Ni kena ingat. Baik, seterusnya, sama ada suami itu hadir atau gaib. Hadir ni, minta izin tu bila? Tak minta izin, kadang-kadang suami ada pun. Dia tak minta izin. Padahal mudah aja. Abang minta izin keluar, itu aja lah. Abang nak keluar ni. Ataupun suami tak ada. Suami outstation. Kita duduk rumah, pun kena minta izin. Sekarang mudah ni, mesej ajalah. Jangan telefon, payah nak jawab, dia tanya soalan lain. Mesej bang, izin keluar, dia kena bijak juga puan-puan. Betul ya? Mesej, bang minta izin keluar, boleh ya? Jangan tanya, boleh tak? Dia pun jawab yang ketua tu, tak. Tak adalah, ni contoh. Bukan saya nak mengajar puan-puan. Puan-puan lagi mahir lah ya. Sebab puan-puan isteri dah jadi lama jadi isteri kan. Pengalaman isteri ni kena tahu juga. Ya, kita suami pula kadang-kadang kita jangan berkira sangat. Isteri pun manusia juga. Ada waktu dia nak keluar juga. Nak jumpa kawan-kawan kan. Maka kita kena ra'i. Cuma persoalan sekarang, pertama minta izin. Yang kedua, suami ada atau suami tak ada, kena minta izin. Suami tak ada, dia outstation. Sekarang mudah. WhatsApp dan sebagainya. Atau keluar ia pada majlis zikir. Atau kepada majlis belajar ilmu yang bukan fardu ain. Tengok. Dia ada dua keadaan. Habis saya ni nak pergi majlis yang mulia. Majlis apa? Majlis zikir. Majlis zikir ni sunat. Bukan wajib. Kena minta izin. Yang kedua, majlis ilmu. Majlis ilmu ada dua. Satu ilmu yang belajar fardu ain. Satu ilmu yang belajar fardu kifayah. Fardu ain belajar solat. Belajar taharah berwudu. Fardu ain ada tiga. Saya sebut lagi sekali mudah. Ilmu Islam dia ada tiga perkara. Tiga cabang ilmu. Ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Ya, ilmu ni ada tiga dalam Islam. Ilmu akidah. Ilmu akidah ni, dia ada ilmu yang kategori fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain ialah, mudah kita sebut, dalam bahasa kita ahli sunnah wal jamaah ni, fardu ain ni ialah belajar mengenal Allah. Belajar mengenal Allah bagaimana? Belajar sifat 20. Untuk orang awam macam saya, macam tuan-tuan ni, belajar sifat 20 ni wajib. Kenapa? Sebab wajib mengenal Allah. Yang ni dikategori fardu ain. Ada juga dalam bidang akidah yang dinamakan fardu kifayah. Orang lain belajar, kita dah tak payah dah. Iaitu ilmu-ilmu fardu ain yang mendalam. Yang bahas-bahas yang dalam-dalam. Ada khilaf dan sebagainya. Ada orang kata, ilmu akidah ni ada khilaf juga ke? Dalam bab yang cabang-cabang, dia ada khilaf. Ada yang beza antara qada dan qadar. Ulama ni kata qada maknanya begini, qadar maknanya begini. Ulama ni kata tak, qadanya makna begini, qadarnya makna begini. Ini beza, tak apa. Saya tak nak sebut panjang, nak bagi tahunya. Baik. Tapi kalau bab ilmu akidah dalam berkait dengan fardu kifayah, nak bincang yang luas-luas, yang dalam-dalam, yang jauh-jauh, yang tu kena minta izin suami. Okey, ilmu kedua ilmu syariat. Ilmu syariat ada dua juga. Ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Mana fardu ain? Belajar solat. Belajar wudu. Ni ada yang fardu ain dan senarai, puan-puan kena rujuklah. Ada juga yang fardu kifayah. Fardu kifayah ni apa? Belajar kitab-kitab fiqh yang besar-besar. Yang berkaitan dengan khilaf, mazhab ni cakap macam ni. Yang ni kena minta izin dengan suami. Best lah saya nak pergi mengaji lah situ. Sebelum ni saya belajar mazhab Syafi'i aja. Tu pun tak habis lagi, tapi dia rasa best. Ada ustaz tu kat masjid tu, dia mengajar 4 mazhab. Ni masalah juga ni kalau kita mengajar 4 mazhab kepada orang awam. Orang awam ni, mazhab Syafi'i tu pun ada kejap faham, kejap tak, kejap lupa, kejap ingat. Tapi mungkin kita rasa nak belajar, sebab kita ni dah habis dah kitab tu, yang teras tu, kena minta izin suami. Sebab dia fardu kifayah. Sama juga ilmu tasawuf. Dia ada yang fardu ain untuk berkaitan dengan hati, ikhlas, benar, apa lagi? Khusyuk. Ni kena belajar. Tapi kalau menghiasi hati dengan perkara-perkara yang lain,
yang dalam-dalam, perbahasan yang tinggi-tinggi dalam ilmu tasawuf, yang tu kena minta izin suami. Tapi fardu ain ni pula, kalau suami boleh hajar sendiri, maka kena belajar dengan suami. Tapi fardu ain yang suami tak boleh nak ajar, maka suami wajib cari guru untuk mengajar. Tapi kalaulah dia tak boleh nak panggil guru ke rumah untuk mengajar, dia kena izinkan untuk datang ke masjid yang ada fardu ain. Baik, nanti tanya pula, habis ilmu yang saya sedang belajar ni ilmu apa ni? Ni ilmu fardu ain berkaitan dengan rumah tangga. Kerana terjerumusnya seorang isteri kalau tak tahu yang ni, terjerumusnya seorang isteri terlalu mudah berkaitan dengan benda yang derhaka pada suami ni. Ya? Nampak biasa? Okey, boleh insya-Allah ya. Maka tiada derhaka ia keluar kerana belajar hukum haid dan nifas. Ni salah satu ilmu fardu ain. Ya, kerana orang perempuan ni memang Allah cipta seorang wanita ni ada sesuatu yang tidak ada pada lelaki, salah-satunya yang inilah berkaitan dengan haid dan nifas. Yang ni fardu ain, kena keluar. Dan sekalian ilmu yang fardu ain, tetapi wajiblah atasnya keluar supaya belajar ia akan segala fardu ain itu, dan haramlah atas suaminya menegah isterinya daripada keluar kerana ia hendak menuntut fardu ain jikalau tiada ia alim. Jadi kalau bab ilmu fardu ain, seorang suami ni dia larang isteri dia. Tak, you tak payah keluar. I nak belajar solat ni. Sepatutnya dia yang ajar. Ni dia kata ni kalau dia tiada alim. Kalau suami itu tak alim, maka dia kena benarkan isteri dia keluar belajar fardu ain. Tapi kalau dia itu alim, dia boleh mengajar sendiri, dia kena ajar. Ya, tapi kalau dia tak boleh ajar, maka dia kena benarkan. Kalau dia tak benarkan, berdosa suami itu. Sepatutnya dia yang ajar isteri dia. Tapi dia tak pandai. Tapi isteri dia nak keluar belajar, berkaitan dengan benda-benda yang berkaitan dengan benda fardu ain ni, dia tak benar. Dia berdosa. Sebab tu kadang-kadang kita kena belajar. Suami ada waktunya dia berdosa. Ya, bukan isteri saja dosa, suami pun berdosa kepada seorang isteri. Kalau dia membiarkan isterinya, solat pun tak betul, berkaitan dengan urusan haid dan nifas pun tak tahu ke mana, dia sendiri nak ajar, dia pun tak pandai, tapi dia duduk tegah, dia menanggung dosa. Okey, boleh ya, insya-Allah ya. Adapun jikalau ada ia alim, jikalau ia di situ suami itu seorang yang alim, nescaya wajiblah atas suami itu mengajar akan isterinya itu. Maka ketika itu haramlah keluar perempuan itu daripada rumahnya. Lagi derhakalah ia, dan jadi derhaka pula sebab enggan dia daripada berpindah serta suaminya. Baik. Persoalan kedua pula, kalau seorang suami itu alim, wajib dia mengajar isteri dia. Ketika itu pula, puan-puan sebagai seorang isteri, haram dah keluar belajar di tempat lain. Saya nak belajar ilmu fardu ain kat masjid ada. Tak, suami tu boleh ajar sendiri. Boleh, sebab suami tu alim. Belajar dengan dia lebih utama. Ketika tu, bila mana puan-puan belajar dengan suami yang alim ni, lagilah puan-puan bertambah-tambah. Pertama, suami itu suami. Yang kedua, guru puan-puan. Tak kena gaya dalam masa yang sama, derhaka pada suami, derhaka pada guru. Tu dia. Sebab tu pandai-pandailah bincang dengan suami. Abang saya tahu abang alim kan, tapi abang sibuk kan. Betul ya? Bapa pernah dengar ada seorang ulama, tak silap saya lah, saya ingat saya, Imam Abu Hanifah, tak silap saya. Mak dia tanya soalan kepada dia. Ni ni tajuk lain. Semua saya nak bagi tahu begini. Situasi, keadaan seseorang. Jadi, mak dia tanya soalan berkaitan dengan agama. Maka dia panggil anak murid dia, yang paling kanan. Okey, kamu tolong jawab soalan mak aku ni. Jawab secara sempurna, secara detail jawab. Apa yang mak aku tanya, kamu jawab. Okey, maka anak murid kanan dia jawab. Mak dia tanya, anak menjawab. Selesai semua sekali. Okey, mak dia pun pergi. Anak murid dia tanya, kenapa Tuan Imam tak jawab sendiri soalan mak? Ya, sebab ini soalan mak sendiri ni. Dia kata, bila mana aku jawab soalan mak aku, berarti ketika itu mak aku dah jadi murid kepada aku. Aku tak nak kedudukan aku naik lebih tinggi pada mak aku, maka aku tak nak jawab. Aku tetap nak duduk di bawah sebagai seorang anak. Tengok ulama, dia jaga adab.
Ya, kalaulah dia jawab, jadi mak dia dah jadi murid dia. Maka dia rasa mesti tinggi. Guru dengan murid mesti tinggi. Ini halusnya para alim ulama dalam hidup ni. Kita kan balik ke Mesir, balik Jordan, balik mana-mana, mak tanya, dah seronok dah kita nak tunjuk kita dah pandai kan. Mak kena dengar ni, saya dah pandai dah ni. Kan? Ini bahaya. Dia jadi kedudukan. Jadi macam kalau perempuan belajar dengan suami, satu suami tinggi dah. Guru pula. Yang ni kena betul-betul adab. Adab dengan seorang guru, adab dengan seorang suami. Okey. Macam mana? Nak belajar dengan suami ke nak belajar dengan, dengan guru lain? Taklah. Tapi persoalan sekarang bila mana seorang suami tu alim, suami ni wajib. Hukumnya wajib dia mengajar isteri dia. Kecuali dia sibuk, dia tak sampai masa dan sebagainya, maka dia izinkan untuk itu, bolehlah dia izinkan. Tapi hukum pertama dia wajib. Baik, yang ketiga, dan derhaka pula sebab menyelak. Itu menyelak bahasa lama. Atau mengunci ia akan pintu ketika menghendak masuk suaminya kepadanya. Mengunci, menyelak. Ini bahasa lama. Ini bahasa Fatani ni ya. Bahasa Fatani. Itu kan pengarang kitab kita ni. Yang pertamanya Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahim Fatani. Yang kedua tu kita baca Syekh Abdul Rauf. Baik. Jadi suami, yalah, kalau dah sampai tahap menyelak pintu ni ataupun mengunci pintu ni masa suami nak masuk, pintu ni pintu apa ni? Mungkin pintu rumah atau pintu bilik. Rasa kan, balik lewat, tidur kat luar. Dia pun kunci pintu. Maka ketika tu selama mana suami duduk kat luar, dalam tempoh tu dia menjadi seorang isteri yang derhaka. Allah murka kepada dia. Dia pula nak tidur, kononnya nak tunjuk baik, baca Quran dulu, surah apa? Al-Mulk. Satu huruf pun Allah tak terima. Yalah, selalu balik malam, rasa kan lah. Jangan ya, jangan. Allah. Saya ni saya cerita umum ya, Ada pernah sekali depan saya adalah balik kampung kan, bila mana balik kampung, jumpalah kawan-kawan kan. Lagipun jumpa, yalah, setahun 2 kali je raya jumpa kawan. Kadang-kadang balik cuti. Balik raya pun kadang-kadang tak jumpa. Dia urusan dia, kita dengan keluarga kan. Balik raya sekali-kali tak sebab ada masa. Kawan saya seorang tu. Dah lah lama sikit lah kami sembang sampai pukul 11 lebih, dekat-dekat pukul 12. Duk kejap, telefon dia ni menyala. Saya kata jawab aje lah. Jangan, tak payah. Sembang lagi, bunyi lagi. Kemudian dia pun angkat. Saya kata angkat lah. Siapa? Dia kata orang rumah. Angkat je lah. Bagi tahulah kita duk bercakap kan. Bukan selalu. Setahun sekali je kita jumpa. Dia pun angkat. Dah, kejap lagi. Nanti ni. Saya kata kejap lagi apa? Yelah dia suruh balik. Masuk balik. Dia kata bagi tahu je lah duk bercakap dengan kawan. Balik ni. Duk kejap bunyi lagi. Lepas tu, puan tahu dia kawan ni kawan rapat. Saya kawan dengan dia satu sekolah, kemudian pergi ke Mesir, serumah. Dia pun kata, hantar dengar dia cakap apa ya. Dia pun loudspeaker. Dia pun tekan. Dengar. Apa isteri dia cakap? Balik! Saya kata, la haula wala quwata illa billah. Saya kata, hantar ni kalau balik, tidur kat luar lah jawab dia. Tapi tak adalah, dia boleh masuk. Malam tu dia boleh masuk. Saya call dia balik. Sampai rumah dah. Boleh masuk, tak boleh masuk? Boleh, kata dia. Okey, boleh, okey. Kalau tidak, nak hadiah buku ni suji kat isteri dia. Putus tuan dia, balik. Saya kata, ya Allah. Kita kena ajar isteri kita ni. Bukan ajar lah. Tapi isteri dia bukan tak bagus. Mungkin dia bergurau kot. Kita faham bergurau lah. Dia pula buka kat kita biar dengar. Sebab isteri dia ustazah. Yalah, kami mengaji kat Mesir. Lepas tu orang kata, janganlah kahwin dengan ustazah. Kawan-kawan saya cakap. Betul tak?
Kawan saya cakap, jangan kahwin dengan ustazah. Jangan. Ni ada ke ustazah yang tengok ni? Minta maaf ustazah. Ni kawan saya cakap, saya tak cakap. Kawan saya cakap. Sebab saya tak kahwin dengan ustazah. Kawan saya cakap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah ampunlah kita semua kan. Kita manusia. Kita manusia. Ustazah ni dia tahu. Dia buat tu dia tahu. Kalau kita hujah balik dengan dia, abang tidurlah kat luar kan. Abang pernah dengar tak? Nabi pun tidur kat luar. Sudah. Nak jawab macam mana? Kan ada satu kisah tu Nabi balik lewat. Kan Nabi tidur kat luar. Tapi masa tu Sayyidah Aisyah ni, dia tak sedar. Dia tertidur. Memang ada waktu kita ni tertidur tak sedar. Nabi pula seorang suami yang baik. Memang dia dah jangka. Isteri aku tu mesti dia tidur. Tidur pula mesti dia tak sedar. Tak apalah, tidur kat luar je lah. Yang ni isu di sini ialah sengaja kunci. Dengan niat supaya suami tak boleh masuk. Sebab rasa kan balik lewat. Selalu balik lewat. Ini yang menjadi dia ni dah dikira derhaka. Tahu ya? Okey, selesai. Kena cerita lain lagi. Banyak cerita ni. Tak ada. Cukup saja. Allahu Rabbi. Haula wala quwwata illa billah. Bolehlah insya-Allah. Kunci itu sama ada kunci pintu luar atau kunci pintu bilik. Ramai bergaduh sekejap, masuk dari bilik, kunci pintu. Gaduh sekejap, masuk dari bilik, kunci pintu. Jangan amal. Bimbang-bimbang tersenarai dalam orang yang derhaka. Dan derhaka pula sebab mintanya akan talaknya. Ini derhaka juga. Minta talak. Ya. Biasanya orang perempuan ni dia minta talak bila? Bila mana dia dapati suami dia kahwin satu lagi atau dua lagi atau tiga lagi. Ni biasa. Tak ada contoh yang lain lagi ya, yang lebih tepat. Orang perempuan ni dari segi susah dengan suami, takat-takat mana pun dia akan sanggup. Makan pasir pun dia sanggup. Kalau kita kahwin dua ni, you tahu tak, I ni susah tau. You nak tak kat I? Tak apa. I sanggup jadi isteri you. Tapi kita nak makan apa? I sanggup makan pasir. Wah. Betul ya? Sanggup. Suami perangai macam mana pun sanggup. Minta maaf saya cerita. Suami kaki perempuan sanggup. Cuma tak sanggup kalau suami kahwin. Itu aja. Ada orang mengadu kat saya. Tapi cerita ni aib lah. Terlalu aib lah. Ustaz, saya cerita kat isteri saya gini. Okey, dia relax. Saya buat itu, saya buat ini, saya buat itu, saya buat ni. Saya pergi situ, saya pergi sini. Saya buat apa? Sebab dia tak bagi, saya kahwin. Saya buatlah. Saya ada duit. Jangan tuan-tuan dunia hari ni. Isteri saya relax. Tidak kata, bang, kenapa bang buat gitu? Ini haram bang, jangan buat gini. Ni, Allah murka ni. Tak ada. Tapi kalau cakap aja, bang, saya nak kahwin boleh? Cerai saya. Terus cerai saya. Kalau suami buat benda-benda jahat dengan jangan kahwin je. Minta maaf lah. Kalau suami berzina sekalipun, ada isteri-isteri, relax. Pergi rumah huruf tu, pergi rumah ini, relax. Okey, tak apa, you pergi. Satu je, you jangan kahwin je. I tak sanggup dimadu. Kalau nak kahwin kau, cerai I. Ni biasa ni. Perempuan kena banyak bertenang. Dia hidup ni sebenarnya, nak syurga ke nak neraka? Dunia ni sekejap aja perempuan. Tahu ya? Sekejap sangat. Macam contoh kalau saya tanya, baru ni kan kelas pertama kita kat dalam tu. Saya tanya contoh, kita semua ni bila nak mati? Tahu tak? Tak tahu? Lah, baru ni kan dah jawab soalan tu. Tak ingat? Bila kita nak mati, tak tahu ya? Tak tahu ke buat-buat tak tahu? Bila-bila? Ulang soalan saya. Bila kita semua ni nak mati, ulang soalan saya. Bila-bila? Tadi kata tak tahu. Tak ingat belajar. Biasalah ya, belajar ni. Tak ingat. Biasalah. Bila-bila? Mungkin hari ni habislah kita. Kadang-kadang ada orang telefon kat saya nak bercerai. Saya pun cakap kat dia, dah tak apalah kak, sabar sekejap. Bukan akak ustaz. Tak apa yang panggil akak, panggil makcik. Makcik? Makcik nak bercerai lagi? Sabarlah, makcik duduk dengan suami tu dah berapa lama? Dah 35 tahun, dekat 40 tahun dah lebih dah. Alah sabarlah sekejap, 35 tahun boleh sabar. Sabar sekejap lagi matilah tu.
Betul nak cerita bukan apa sangat. Sabar sekejap. Janji kita boleh masuk syurga senang selama-lama. Sakit, memang sakit. Saya nak sebut beginilah mudah. Kita ni sekarang duduk kat mana? Dunia. Betul ya? Yakin ya? Ke rasa duduk kat syurga? Ada orang ni, dia perasan dia duduk di syurga. Apa makna syurga? Selalu gembira, selalu sehat, selalu seronok, selalu suka. Itulah syurga. Tapi selama mana dunia, sehat ada waktu sakit. Sakit ada waktu sehat. Susah ada waktunya. Lepas tu senang. Ada susah, ada senang. Ada sakit, ada sehat. Ada gembira, ada sedih. Ada waktu sehat, ada waktu terluka. Apa yang terluka? Kadang-kala zahir badan kita, tangan kita terluka. Ada waktu jiwa kita terluka. Nikmatilah kehidupan yang kita lalui ni. Di saat sedih-sedih lah. Tapi jangan sampai kita tu kerana terlalu sedih, terlalu kecewa, kita buat satu benda yang menyebabkan kita ni kategorikan seorang suami yang berdosa, contoh, atau seorang isteri yang derhaka, sehingga terhumban kita dalam neraka. Kita ni kan umur dah 40-an, 50-an, 60-an, dah matang dah ni. Kita ni bukan belasan tahun ni. Ke? Umur berapa? 61. Ke rasa 16? 51. Ke rasa 15? Kalau remaja-remaja yang ada tu, kadang-kadang hilang pertimbangan, kadang-kadang terjerumus, terlanjur. Itu cerita lain. Mereka baru dalam memahami kehidupan dunia, baru nak berjalan dalam dunia. Kita ni dah nak mati dah kita ni. Kalau kira-kiranya, saya sama lah kan. Kenapa kita tak? Tengok cerita ni. Dah lah nak bercerai. Duk sebar perceraian. Satu dunia tahu kita nak bercerai. Boleh? Ya. Ya. Dia itu dipanggil khususiyah. Khususiyah. Apa? Keistimewaan yang tertentu. Ada. Ya, kerana apa? Kerana Sayyidah Fatimah ni seorang wanita yang paling istimewa. Dia ni, dia tak ada haid, dia tak ada nifas. Wanita yang suci yang Allah cipta. Ni. Tapi kalau perempuan seumpama dia, boleh dah. Subhanallah. Beliau meninggal dunia tahu, wafat tahu umur berapa? Sayyidah Fatimah wafat umur berapa tahu? Tak baca. Suruh anak kita ni dan anak-anak tolong baca kisah-kisah Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah ni kena baca, bagi tahu pak anak kita. Wanita yang tidak pernah melihat lelaki dan tidak pernah dilihat oleh lelaki. Ni Sayyidah Fatimah ni. Ya. You ni, kalau kita kata, you ni sama ke? Contoh, bukan nak cakap kasar tak? Contoh. Wanita yang tidak pernah dilihat oleh lelaki dan tidak pernah melihat mana-mana lelaki. Itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sehingga dia wafat, dia umur 28. Dia meninggal dunia. Muda. 28. Baik. Masa dia meninggal, dia pesan kat suami dia apa? Sayyidina Ali. Ke bumi jasad dia waktu malam. Sebab apa? Sebab dia kata, walaupun dia dah jadi jasad, jadi mayat, dia tak reda lagi mana-mana lelaki lihat mayat dia. Tubuh dia. Ini subhanallah wanita ni, yang disebut Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Baik. Tahu mahar dia apa? Ditanya satu kali, ditanya ayah dia, ayahanda dia, baginda Nabi SAW. Apa mahar saya untuk kahwin dengan Sayyidina Ali? Rasulullah kata 400 darham. Dia kata, saya anak Rasulullah 400 darham. Ada dia panggil trik. Dia nak cakap sebab dia nak satu benda. Saya anak Rasulullah 400 darham. Baik. Maka malaikat datang. Apa yang kamu nak sebenarnya? Maka malaikat pergi dulu. Dia datang balik, dia kata, wahai Rasulullah, beritahu pada anak kamu, mahar dia adalah syurga. Allah nak ganti dengan syurga. Tak apa, dia terimalah 400 darham ni. Sebab yang nak jadi suami dia bukan calang-calang. Ya, Sayyidina Ali ni bukan calang-calang manusia. Maka 400 dirham ni, itulah kemampuan dia. Ya.
Baik, tengok Rasulullah ya. Rasulullah ni anak yang paling hebat dalam senarai anak dia. Sebab yang lain mati, meninggal. Itulah satu-satunya yang akan mengekalkan dan mengembangkan zuriat Nabi sampai kiamat. Ni, dia kahwinkan dengan seorang lelaki yang antara yang paling miskin. Yang paling kaya Abdul Rahman bin itu. Contohlah, ada sahabat-sahabat yang kaya. Tapi dia sebab apa? Sebab nilai Rasulullah untuk dapat seorang menantu ni bukan pada kekayaan. Itu satu kena banyak kalau kita nak belajar pasal keluarga Islam ni. Tapi tak apa. Saya cerita. Datang malaikat, wahai Rasulullah, bagi tahu pada anakmu. Mahar dia, Allah kan, kalau dia kahwin dengan Sayyidina Ali, Allah redha dia kahwin dengan Sayyidina Ali ni, mahar dia syurga. Dia kata, wahai Rasulullah, wahai ayahanda, saya tak nak. Bukan itu mahar saya. Habis akhir sekali apa? Okey, baik, kamu bagi tahu apa mahar? Apa yang kamu nak? Dia kata apa, tuan-tuan dan puan-puan? Dia kata, saya nak Allah bagi jaminan untuk umat ayahanda saya ni, semuanya diselamatkan oleh Allah daripada neraka. Ini wanita ni. Dia bukan fikir untuk diri dia rupa-rupanya. Dia fikir untuk ayah dia. Dia tahu ayahanda dia ni, baginda Nabi ni, tidak ada yang paling gembira pada ayahanda dia, ialah di saat Allah bagi satu jaminan supaya apa? Bagi satu jaminan supaya umat Nabi ni diselamatkan oleh Allah daripada neraka. Maka mereka datang. Okey, Allah terima mahar kamu. Tulis di satu kertas untuk apa, bahawa mahar Sayyidatina Fatimah Az-Zahra ini ialah Allah bagi jaminan untuk bebaskan seluruh umat baginda ayahanda ni, baginda Nabi ni daripada neraka. Ini wanita ni. Tak ada hid, tak ada nipas. Kalau kita di situ, kalau kita nak duduk, tak akan selama-lamanya mampu. Tapi selagi mana seorang suami, saya sebut ginilah, oleh kerana akak dah tanya soalan. Saya membesar di Pulau Melaka, Kota Baru, Kelantan, bersama dengan almarhum Tok Guru. Saya suka dengar bila mana ada orang datang kahwin. Tok Guru ni khutbah kan. Saya duduk bersama pun, saya masa tu umur berapa, kadang-kadang umur tingkatan 1. Duduk. Sepatutnya tak perlu layan lah orang nak kahwin tingkatan 1 pergi jauh-jauh lah ya. Lambat lagi nak kahwin. Tapi saya suka nak dengar khutbah. Tapi setiap kali saya dengar khutbah nikah, Tok Guru kata apa? Okey, ni nak ingatkan. Awak ni nak jadi suami kan? Awak kena jaga nafkah zahir, nafkah batin. Okey, nafkah zahir, ceritalah. Ada tempat tinggal, ada pakaian, ada makanan, ni nafkah. Ya, ada tempat tinggal. Walaupun sewa, tak apa. Ada tempat tinggal. Pakaian 2 pasang ke setahun. Pakaian baru. Makanan 2 kali satu hari makan. Ini paling minimum lah kan. Sekarang berapa? 6 kali. Sarapan pagi, minum pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam. Siapa? Itu pun dia ajak lagi. Roti canai banjir ke bang? Kita makan roti canai banjir. Hari ini. Baju tu buka almari termenung. Tak tahu nak pakai mana. Bukan tak ada. Banyak sangat. Betul ya? Jadi dah lepas dah. Dia jangan keliru. Ini tajuk apa pula ni kita ni kalau panjang-panjang lah. Jangan keliru antara nafkah dengan belanja bulanan. Kalau suami dah bagi tempat tinggal, selesa duduk, walaupun suami sewa, mungkin itu kemampuan suami pada tahap pertamanya sebelum beli. Dah bagi pakaian, mungkin lebih, bukan setakat bagi 2 pasang setahun, dah 5 pasang setahun. Kurang-kurangnya makan 3 kali 4 kali sehari. Ini dah nafkah lah ni. Inilah nafkah. Yang bagi duit 500, 1000 sebulan, itu belanja bulanan. Bagi pun boleh, tak bagi pun tak apa. Tapi suami sekarang baik. Ambillah 300, you pergilah nak buat apa-apa. Ambillah 500. Kalau suami lagi banyak duit, dia bagi 5,000. Ada seorang suami tu, 5,000 kat isteri tu. Habis. Puan-puan, rumah dah ada, kereta dah ada, semua dah ada dia bagi. Rumah, bagi kereta sebuah. You nak pergi berjalan, pergilah. Suami punya bagus. Bagi 5,000 sebulan duit belanja. Habis, Ustaz. Tapi dah suami dia banyak duit. Kan suami dia banyak duit. Bagi je lah. Tak apalah, dulu nanti panjang juga cerita dia kan. Tapi itulah puan dia. Bincang elok-eloklah dengan suami. Sebab kadang-kadang kita pun, kita kena berkongsi hidup. Dia bukan saya isteri.
Itu hak saya. Betul. Sama juga suami. Suami tak boleh paksa juga. Itu hak saya. Ikut saya lah. You bagi ke you tak bagi. You suka ke you tak suka. I nak buat. Tak boleh lagi tu bincang lah elok-elok. Perlu tak perlu. Penting tak penting. Perlu tambah tak? Dia ada orang ni memang dia layak tambah. Ada orang ni dia patut tambah. Okey, belajar tak ni? Saya insya-Allah lah tuan-tuan, saya ni alhamdulillah bidang saya sekarang ni. Saya sekarang tahu nak ulang benda sama, malu juga, kadang-kadang malu juga. Saya sedang buat PhD dalam bidang hukum keluarga Islam. Jadi akak suruh baca kitab ni memang banyaklah ceritanya. Tapi okeylah, boleh lah. Kalau suami nak kahwin satu lagi, bincang. Jangan mengamuk. Sebab ada orang lelaki ni, dia peduli apa kita mengamuk. Yang ni yang kita tak nak. Ada orang lelaki, kita mengamuk, dia berhenti. Ada orang lelaki, kita mengamuk, aku peduli apa kat engkau? Ada orang kata, peduli apa? Engkau nak menangis, menangis lah. Sudah. Habis kita dapat apa? Jangan. Tapi ada lelaki ni, kenapa dia nak kahwin? Sebab memang dia layak. Apa makna layak? Layak ni dari segi, layak ni ada dua. Diri dia layak. Ekonomi dia layak. Diri dia sihat, bagus, berakhlak baik. Dengan isteri yang ada ni pun dia jaga dengan baik, dia bertanggungjawab. Kemudian dia layak pula, dia keuangan dia layak. Ya, untuk 3, untuk 4 pun boleh. Okey, dia layak. Dan itu hak dia. Dan dia layak. Maknanya solat dia jaga, bukan nak meletakkan syarat sebenarnya. Ada orang kata duit bukan syarat poligami. Iyalah, duit bukan syarat poligami, tapi kalau dah poligami nak bagi makan apa? Ukur-ukur lah sikit kan. Tapi orang marah kalau saya cakap macam ni, orang marah ni. Grup-grup poligami semua marah ni. Dia kata, dia tahu dia cakap saya apa? Ustaz Muslimah, dia kata. Selalu sokong Muslimah. Memang saya mengajar. Saya bukan sokong siapa-siapa. Saya lelaki, saya pun nak kahwin juga. Kan? Ya ke? Iyalah, betul lah tuan. Niat, ada niat kan? Ada niat. Ke niat pun takut juga. Saya lama dah niat nak kahwin seorang lagi. Cuma tak, iyalah, tak lagi nak buat macam mana kan? Isteri saya tahu, saya cakap kat dia, jangan risau. Kalau ada, saya bagi tahu lah. Kalau tak ada lah. Jangan duk pening kepala. Betul ya? Tapi ada orang dia layak. Dia layak. Jadi puan, kalau puan tahu suami puan layak. Apa layak? Akhlak dia bagus, dia jaga kita panggil agama dia bagus, solat dan sebagainya, duit dia pun ada. Bagilah dia layak. Yang kedua, patut. Dia patut kahwin. Apa makna patut kahwin? Pertama, layak dah tadi. Yang kedua, tak patut. Sebab dia, kahwin dengan seorang perempuan ni, dia tak ada zuriat. Jadi seorang suami, dia nak zuriat. Bila mana kahwin dengan si A ni, perempuan si A ni, dia tak boleh bagi zuriat, maka suami dia patut kahwin. Jangan zalimi suami kalau suami tak ada zuriat. Oh, suami aku setia dengan aku walaupun tak ada zuriat, suami sanggup. Awak telah menzalimi suami awak. Suami awak, seorang lelaki, dia nak zuriat. Kami tak tahu lagi siapa yang kok dia yang mandul. Kalau dah suami mandul tu lain cerita lah. Pergi cek lah kat hospital siapa sebenarnya mandul. Okey, kalau cek, okey, bukan mandul pun, mungkin masalah lain kan. Ada orang mandul. Masalahnya mungkin isteri ni ada sakit menyebabkan dia punya apa? Dia punya apa tu? Yang mengandung tu dia panggil apa? Rahim dia tak sihat, rahim dia masalah menyebabkan dia tak boleh mengandung. Suami subur tak? Suami baik tak kalau dicek kat apa semua? Okey, suami boleh, suami ada zuriat yang baik. Bagi dia nak zuriat. Kalau perempuan bagi kat dia, ni lah timbul cerita hari raya korban. Orang ni hari raya korban, dia nampak lembu korban tu aja. Dia tak nampak kisah korban Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni seorang Nabi yang hebat tapi tak ada zuriat. Akhir sekali, isterinya namanya Siti Sarah ni faham bahawa suami aku seorang Nabi, seorang Rasul. Ni memang dia ujar. Kalau abang Nabi bolehlah saya bagi. Pula dah. Jangan cakap macam tu pula. Tapi isunya zuriat. Maka Siti Sarah korbankan jiwa seorang isteri. Memang perempuan, isteri mana nak bagi suami dia kat orang? Kalau perempuan bagi mudah-mudah kat orang,
Puan-puan kena cek. Puan-puan ni wanita betul ke wanita tak betul ni? Wanita tulen ke ni? Memang tak akan ada seorang wanita yang suka rela, seronok, gembira bagi suami kat orang. Tapi kalau yang bagi juga ni, memang ni seorang wanita yang hebat. Kenapa? Dia mengorbankan jiwa dia. Ini cerita korban. Jadi Siti Sarah ni, dia korbankan. Siti Sarah ni wanita paling cantik dunia pada waktu tu. Nanti kadang-kadang dia guna, okay, you ni nak kahwin lain ni bang. You tak perhati ke? Ini kan wanita cantik dah ni. Ya ke? You nak apa lagi? Tapi bukan masalah cantik. Masalahnya zuriat. Ni satu bab juga. Dia layak. Salah satu kelayakan untuk zuriat. Patut. Memang patut dikahwin. Sebab apa dapat zuriat? Maka Siti Sarah ni bagi izin. Kahwin dengan siapa? Siti Hajar. Siti Hajar tu siapa? Pembantu dia. Maka kahwin, dapat zuriat Nabi Ismail. Tapi betapa pengorbanan dia, Allah pun bagilah zuriat pada Siti Sarah. Mana ramai zuriat Siti Sarah dengan zuriat Siti Hajar. Zuriat Siti Sarah lagi ramai. Ramai apa? Ramai Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Betapa seorang wanita di saat dia korbankan kepada seorang suami yang patut dia kahwin untuk dapat zuriat, keluar Nabi Ishaq. Daripada Nabi Ishaq tu subhanallah turun Nabi Yaqub. Ya, Nabi Ishaq semua turun. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni ramai daripada keturunan Siti Sarah. Allah muliakan Siti Sarah kerana korbankan untuk dia korbankan gasa hati dia pada suami dia kahwin satu lagi. Adapun pula Siti Hajar ni pergi Nabi Ismail tinggalkan di mana? Di tempat yang tak ada air, tak ada apa. Puan-puan, kalau hari ni seorang lelaki kahwin satu lagi, kahwin muda, dapat anak, pergi tinggal kat dalam hutan. Kita kata apa lelaki ni? Jahat, tak bertanggungjawab. Tapi apa yang berlaku tu? Tapi tak apalah, nak bagi tahunya ceritanya begitu. Panjang jawapan dia, akak ya. Ada yang layak, ada yang patut. Begitulah kena tengoklah. Bincanglah macam-macam mana pun. Saya pun nak bincang juga. Tak adalah. Terselingan saya. Bincang pun tak boleh. Apa guna jadi suami isteri? Bincang pun tak boleh. Bincang dengan elok lah. Tak bagi dengan cara yang benar. Dah, awak betul. Betul. Dia ada satu kaedah. Minta maaf lebih baik daripada minta izin. Itu adalah. Betul juga. Sebab dia tengok ruang bincang tak ada. Sebab tu puan-puan, dia gini, suami ni, orang lelaki ni, minta maaf saya panjangkan sikit tajuk ni. Orang lelaki ni, kalau kita buka ruang, ginilah abang, kalau abang nak kahwin-kahwin je lah. Ada kawan-kawan saya, bila mana isteri dia bagi, sampai sekarang tak kahwin-kahwin. Betul. Orang ni, bukan orang lelaki maupun perempuan. Manusia ni, yang tak bagi tu yang dia nak. Ramai kawan-kawan. Ustaz, bila Ustaz? Isteri saya lama dah bagi, tapi saya pula tak mau. Jadi begitu pula dah. Tapi yang isteri tak bagi itulah, yang itulah jangan. Tunggu. Tunggu. Tak apalah, setakat itulah dulu tuan-tuan ya. Cerita yang jawapan akak tadi. Ada sesuatu benar. Ya, kerana jaga yang ni dulu. Allah. Cuma nak cakap begini tuan. Ni yang terakhir ya. Yang terakhir. Kita sebagai lelaki di luar sana, kita kena buat, kalau nak rezeki ilmu. Rasulullah hidup monogami lebih lama daripada hidup poligami. Lebih kurang Rasulullah hidup 23 tahun, tak silapnya lebih kurang, monogami. Jadi apa maksudnya? Isteri yang ada ni, kita bagi sepenuhnya dulu. Tanggungjawab kita, jaga agama dia, bimbing dia, bagi keperluan dia sekadar termampulah. Jangan kita minta lebih daripada kemampuan. Ya, kadang-kala yang menjadi persoalan sekarang ialah bila mana isteri yang ada, sedia ada ni tidak diberi sepatutnya yang diberi. Ya, kita dengan isteri pertama, akhlak pun tak ada, tak hormat dia, tak bawa berbincang dengan dia. Ini yang menjadi masalahnya, tiba-tiba poligami. Ini yang menjadi masalah. Kadang-kadang minta maaf tuan-tuan ya, saya tak tahu kehidupan masing-masing, tapi ini kaedah umum. Nak memberitahu bahawa Rasulullah ni poligami, dia hidup monogami lebih lama tempoh dia dengan isteri pertama dia itu, barulah lepas tu ada poligami. Kenapa Rasulullah begitu? Kerana Rasulullah adalah contoh pada umat. Ya, contoh pada umat. Adalah mungkin ada juga orang perempuan kata, okey, abang, saya bukan tak bagi abang kahwin dulu. Abang tunggu saya mati dulu.
Betul juga, okeylah. Tapi masalahnya lambat mati. Tak adalah setakat tu habis. Nombor dua. Tak kena gaya, kawan tu mati dulu. Kesian kat dia, kemponan dia. Allah, begitulah insya-Allah ya. Kita belajar ni sebenarnya apa ni? Nak mengelak semampu mungkin jangan sampai jadi isteri derhaka. Itu je. Untuk ke syurga. Okey, Wan ya. Baik, yang kelima. Jadi yang keempat tu, jangan suka-suka minta talak. Jangan. Bimbang-bimbang dikategori dalam derhaka. Yang kelima, dan derhaka pula sebab masam mukanya kemudian daripada bersihnya. Masam muka selepas daripada bersih. Ya, suami dah lama dah duk tunggu. Dia datang hit kan. Lama tunggu. Bila mana dah bersih semua sekali, suami dah nak mula lah. Dia dah mula buat itu, buat ini, masam muka dan sebagainya. Jadi mood suami pun dah tak okey. Itu benda-benda gini pun derhaka. Saya huraikan kat tu, fahamlah. Dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi derhaka perempuan akan suami itu tersebut dalam kitab fiqh. Ni beberapa senarai umum yang biasanya menjerumuskan seorang isteri kepada derhaka kepada seorang suami. Kalau nak kira-kira banyak lagi dalam kitab fiqh kalau kita nak baca. Baik, maka manakala berbuat oleh perempuan akan suatu daripada segala yang tersebut, buat yang atas-atas tadi yang kita duk bincang tadi, dan jikalau dengan satu lahzah sekalipun, satu tempoh masa yang pendek sekalipun, tiada wajib atas suaminya memberi nafkah. Kalau dia buat salah satu daripada 5 perkara yang dia derhaka tadi, contoh-contoh tadi, ya, nak berhubungan dia tak bagi, kemudian keluar rumah tak minta izin, kemudian kunci pintu, minta talak sikit-sikit. Ada orang ni gaduh sikit aja, bukan besar pun, dah minta ceraikan saya. Ada perempuan pun tahu, perempuan kan. Orang perempuan ni pelik perangai dia. Sama lah orang lelaki pun, tapi kadang-kadang pelik sikit je. Sebab tu Allah tak bagi talak ni pada orang perempuan. Kalau bagi kat dia, tak kena gaya 10 kali sehari dia talak kita, Tuan Haji. Dia talak kita. Sebab itulah, yalah, biasalah orang perempuan. Sebab tu Allah tahu, Allah sayang kat orang perempuan ni, tahu. Tahu tak Allah sayang pada orang perempuan? Sebab tu Allah tak bagi benda-benda yang tak sepatutnya dia tak boleh pegang. Allah ni. Okey, jadi kalaulah berlaku salah satu daripada 5 yang kita sebut secara besar-besar ni, yang umum-umum ni, ketika tu suami tak wajib bagi nafkah. Hari tu tak wajib bagi makan pun tak apa. Okay. Kemudian pada hari tu, dan tiada pula wajib memberi pakaian. Bukan setakat itu je, pakaian pun tak payah bagi. Dan tiada pula wajib gilirannya, tetapi hukum perempuan yang demikian itu sebenarnya bahawa meninggalkan akan dia oleh suaminya pada tempat ketidurannya hingga balik daripada derhakanya itu kepada kebajikan taat pula, dan jikalau sampai berapa tahun sekalipun. Baik, yang kedua bagi orang yang jadi isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat, kan ada giliran tu. Maka kalau dia derhaka daripada 5 perkara contoh umum ni, malam tu contohnya malam giliran dia, suami tak pergi pun tak apa. Tak wajib dah bagi giliran. Di giliran ni bagi orang yang poligami ni, giliran tu wajib. Tu kena bincang betul-betul. Ya, giliran ni wajib. Sebab tu puan, contohlah, doa lah, tak payah kan. Dia sebenarnya begini, kita ada Tuhan, kita ada Allah. Mengadulah pada Allah. Ya Allah, kalau boleh ya Allah, janganlah kau takdirkan aku ni hidup berpoligami ya Allah. Aku tahu aku lemah, ya Allah. Aku takut aku jadi derhaka padamu, aku derhaka pada suami aku, ya Allah. Puan-puan minta lah. Ada minta. Ke masa jadi baru mula nak minta menangis semua sekali. Menangis daripada sekarang. Dengan siapa? Dengan Allah. Suami ni pula, yang nak kahwin ni pula, doa juga pada Allah. Ya Allah, aku nak kahwin, ya Allah. Tapi benda ni macam tak, apa ni, malu lah pada Allah. Tak. Dengan Allah lah. Ya Allah, aku nak kahwin, ya Allah. Aku nak jaga diri aku nak zuriat. Kalau yang nak zuriat, ya, kalau nak jaga maruah diri dalam dunia yang ada hari ni, ya Allah tolong aku, ya Allah. Tapi aku bimbang isteri aku ni, dia kecewa. Bagi tahu je lah. Kena senarai satu-satu ni. Setiap orang ada masalah. Tuan-tuan dah doa dah pada Allah. Nak kahwin, doa. Belum? Doa lah. Doa tu sendiri dapat pahala. Saya doa. Kalau Allah izin. Kalau Allah tak izin, taklah. Kita kan ada Allah. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, minta maaf ya. Suka-suka juga kan. Kadang-kadang pelik juga kan. Tapi sebenarnya segala apa hidup ini mengadu pada dia.
Dia sentiasa nak dengar apa yang kita nak bagi tahu. Dan dia tak akan sia-siakan kita kalau kita mengadu pada dia. Dunia dan akhirat. Ya Allah, seandainya engkau takdirkan suami aku kahwin satu lagi, ya Allah, tolong jaga hati aku biar aku sabar, ya Allah. Aku tenang, ya Allah. Yang pastinya aku nak masuk syurga. Janganlah membuatkan aku ni jadi isteri yang derhaka, ya Allah. Puan-puan, kita dengan Allah. Urusan hidup ni kita dengan Allah. Bukan dengan suami. Suami ni ujian. Begitu juga suami. Isteri tu ujian. Berapa ramai suami yang tak boleh jaga isteri, ke neraka dia. Bukan isteri saja yang ke neraka kalau tak taat. Suami yang tak bertanggungjawab. Di luar sana, ya Allah, berapa ramai suami yang tidak bertanggungjawab. Dan begitu juga di luar sana, berapa ramai isteri-isteri yang derhaka pada tempat yang tak tepat, yang tak betul. Betul. Jadi hidup kita ni sebenarnya nak apa? Kahwin tu nak apa? Nak tenang. Nak bercinta suami isteri. Nak berkasih sayang. Nak bahagia. Jadi kita kena bantu suami supaya dia jadi bahagia. Suami pula kena tolong isteri supaya isteri bahagia. Macam mana? Dengan Allah. Bukan dengan diri kita. Macam mana kita nak bahagiakan isteri? Kita pun tak bahagia. Begitu juga isteri. Macam mana nak senyum kat suami? Ya, hari-hari suami buat benda yang kita sendiri pun tak mampu nak tanggung. Nak senyum macam mana? Tapi kalau tak senyum, derhaka. Bermasam muka, muncung. Pagi muncung, petang muncung. Nak tidur pun muncung. Bila tak muncung ni? Derhaka. Tapi tak muncung macam mana? Suami cakap kasar. Ya, ada orang tu duk cerita, suami cakap kat dia. Macam-macam. Engkau ni tak masak lagi. Engkau ni bodoh. Tengok. Yalah, tanyalah kawan tu kenapa dia tak masak. Dia duk jaga anak. 5 anak dia. Dah lah kecil-kecil. Orang kata senggang, dia tak nak renggang, dia tak nak renggang. Nak anak ramai, lepas tu dia tak tolong. Contoh. Betul ya? Penat. Jadi benda-benda gini ni dalam kehidupan kita. Sebab tu hidup ni dengan Allah. Banyak mengadu, bergantung pada Allah. Tolong aku, ya Allah. Antaranya, ya Allah, tolong jadikan aku isteri yang solehah, ya Allah. Tolong aku, ya Allah, bagi aku ni sabar. Sama juga kita suami, tuan-tuan. Ya Allah, tolong jadikan aku suami yang baik, ya Allah. Sebab apa? Nabi kata apa? Khairukum, sebaik-baik kamu di kalangan umat aku ni, lelaki ni, untuk lelaki ni. Nabi kata lelaki-lelaki, atau di sini lebih kepada suami. Suami yang paling baik di kalangan umat aku ni, khairukum bi ahli. Suami yang paling baik dengan isteri dia. Mengembirakan isteri dia, membantu isteri dia apa yang patut. Memberi hak isteri dia. Dan puan-puan juga kena beri hak pada suami. Hak suami. Contoh nak kahwin lain tu, itu hak suami. Kalau dia mampu lah, bencanglah. Tapi itu hak dia. Macam mana kita nak menyekat hak orang? Kalau hak orang ramai di luar sana pun kita tak boleh nak sekat. Hak suami sendiri kenapa kita nak sekat? Contoh ni. Tapi ni lain macam pula. Kejap belah saya, kejap belah mana ni ustaz ni. Bukan kejap belah mana-mana, tuan-tuan. Urusan hidup ni dengan Tuhan. Tuhan bagi, kenapa kita tak bagi? Contoh. Saya tak sekat ustaz, saya saya terima yang Allah buat, tapi cuma lagi. Ni contoh, boleh ya? Ni ceramah ni nak baca kitab ni. Ni ceramah. Kita sampai pukul berapa ya? Pukul 11 kat ya? 10 minit lagi pukul 11. Kenapa cepat sangat masa? Tajuk menarik ni memanglah cepat masa, nak habis dah ni. Dia tajuk ni bukan menarik pada orang lelaki tau. Dia satu beban dan tanggungjawab orang lelaki. Cakap seronok lah, ketawa nak poligami. Buat-buat lah, tapi tengoklah lepas pada tu. Daripada satu pun tak lepas tanggungjawab. Nak tambah lagi. Nak fikir juga. Bukan persoalan dunia. Dunia boleh lepas. Dunia okey lah. You buat di dunia okey lah. You sampai akhirat macam mana? Hidup ni ada dunia, ada akhirat. Sama juga perempuan. Boleh insyaAllah ya? Maka tak wajib nafkah. Jadi, ni bab giliran. Dan telah melaknat. Ni. Yang perenggan yang ketiga. Dan telah melaknatkan akan perempuan yang derhaka itu oleh segala malaikat yang berbuat baik. Yang tiada derhaka mereka kepada Allah. Bila mana seorang isteri dah dikategori seorang isteri yang derhaka, dalam kategori mana pun, minta talak dan sebagainya pun, dihiri derhaka, malaikat-malaikat laknat. Apa makna laknat? Mendoakan kepada perempuan itu jauh daripada syurga. Itu laknat. Laknat ni ialah satu perkataan mendoakan dia agar tak dapat rahmat.
Matrudun min rahmatillah. Matrudun, tertolak dia, terbuang dia daripada rahmat Allah. Apa makna terbuang daripada rahmat Allah? Tak ada ruang dalam syurga. Kerana syurga ni hanya dapat dengan rahmat, kasihan, belas Allah. Maka malaikat doa pada wanita tersebut yang derhaka itu, ya, supaya dilaknat oleh Allah, tak ada apa. Sedangkan malaikat ini doanya makbul. Kenapa doa makbul? Kerana malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang tiada derhaka mereka kepada Allah. Sekejap mata jua pun, sekelip mata pun, malaikat tak pernah derhaka. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak tahu kita ni makbul tak doa kita, dan cepat tak makbul, tengok diri kita. Kalau kita tergolong dalam golongan orang yang tak banyak derhaka pada Allah, biasanya orang ni makbul doa dia. Lepas tu kadang-kadang kita tanya, ya Allah, aku dah lama doa, ya Allah. Doa itu, doa ini, doa itu. Kenapalah aku tak makbul doa? Salah satu tengok diri. Dia bukan masalah Allah. Allah ni dia cakap apa? Ud'uni astajib lakum. Ud'uni. Berdoa, minta doa padaku, kata Allah. Astajib lakum. Pasti aku mustajab doa kamu. Allah kan Tuhan yang Maha Kaya. Tuhan yang Maha Kaya ni minta, tak bagi, kaya apa kalau kita tanya? Mesti Allah bagi. Ya, mesti Allah bagi. Bukan setakat Allah tu Maha Kaya. Ar-Rahman, Maha Pemurah. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Dahlah kaya, pemurah, penyayang. Allah bagi. Habis kenapa Allah tak bagi? Sebab kita tak layak untuk diberi. Bukan masalah tak nak bagi. Kita layak tak? Kenapa tak layak? Dosa kita banyak. Puan-puan, orang yang selalu buat silap dengan kita, tiba-tiba datang minta tolong. Nak bagi? Dia tipu kita, dia maki kita, dia fitnah kita, dia burukkan keluarga kita. Apa lagi? Tiba-tiba datang-datang, akak, tolong saya boleh tak? You fitnah akak, you kata kat macam-macam kat akak, sampai macam-macam kat telinga akak ni, tiba-tiba nak datang minta tolong akak ni. Nak tolong? Tolong je lah. Sudah. Macam tu lah. Jadi kalau kita tolong dia, contoh, berarti kita ni redha dengan apa yang dia buat. Dia akan sambung lagi fitnah dia kepada kita. Kemudian dia tak ada duit, dia datang balik pak kita pula. Jadi Allah tak nak kita bermuka-muka dengan Allah sebegitu. Maka Allah tahanlah dulu. Bukan Allah tak nak bagi. Tapi dosa kita banyak. Hari-hari pagi, petang, siang, malam duk mengumpat contohnya. Kemudian doa pada Allah supaya Allah makbul. Kita duk langgar perintah Allah. Patutlah Allah tahan sekejap. Jadi salah satunya, kenapa doa kita makbul? Kalau kita berada dalam batas ketaatan. Dan tidak ada makhluk yang sentiasa dalam taat pada Allah, malaikat. Maka malaikat ni kalau dia doa, langsung Allah makbul. Jadi salah satu malaikat ni dia doa laknat kepada perempuan yang derhaka pada suami. Yang betul-betul derhaka lah puan-puan. Kadang-kadang dia ada sebab juga. Ya, betul ya. Saya ni ustaz bukannya marah sebarangan, tapi dah dia buat macam ni, marahlah saya. Tu lainlah. Jangan risau. Allah tahu. Ya. Alah susahlah ustaz macam ni. Baik saya diam je lah, duduk diam. Kenapa you diam ni? Takut derhaka. Tak ada lah. Cakap je lah nak cakap apa pun. Allah tahu. Bahkan Allah tahu sampai ke hati kita. Adakah kita sengaja nak derhaka atau tidak? Jangan risau. Tapi selagi mana batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat dengan suami ini, tolong jaga perkataan kita. Kadang-kadang suami yang jenis cepat terasa, ni susah juga. Kadang-kadang ada suami terasa. Tapi dia tak cakap. Yang ni yang bahaya. Kalau suami, yang kita nak juga kita suami tuan-tuan, kita kena betul terang. I terasa kat you cakap tadi. Cakap terang-terang. Jangan pendam. Bila mana kita pendam, selama mana isteri pula dia tak tahu bahawa dia telah mengguruskan hati kita. Kan ada cerita Sayyidah Fatimah tu kan dengan Sayyidina Ali. Dia cakap satu benda, Sayyidina Ali terasa. Kan ada cerita tu. Maka dia pun minta maaf. Sayyidina Ali duduk diam. Maka dia pusing Sayyidina Ali sampai Sayyidina Ali tersenyum balik. Dengan gelagak dia. Rasulullah kata apa? Seandainya Sayyidina Ali tak maafkan kamu. Kamu mati ketika tu. Aku tak solat jenazah kamu. Ni, mulut. Abang ni, kalau dah tua, sedarlah diri tu dah tua kan. Iyalah, I tahulah I tua. Janganlah cakap I tua. I tahulah. Tapi kadang-kadang mulut orang perempuan jangan. You tak sedar ke? You dah tua kan? Terasa suami.
Macam kita pun kena jaga mulut juga dengan isteri ni. Dia kena jaga juga. You ni nampak, alah, tak itulah. Dia kata, isteri ni pantang kalau kita tegur bab cantik dia. You ni dah gemuk dah sikit. Oh, ni paling tuan-tuan sekalian, mami paling terasa lah. Orang perempuan ni jangan cakap dia gemuk. Jangan. Walaupun memang dia gemuk, jangan cakap dah. Betul. Memang dia terasa. Orang rumah saya kata, saya tak cakap gemuk, saya kata, kenapa nampak besar sikit ya? Memang pening dah dia, pening menggelupur dia orang perempuan ni. Jangan. Jadi kita orang suami ni kena belajar jugalah. Betul sih. Kena belajar. Walaupun memang dia besar pun. Pandai-pandai lah kita cakap. Tak payahlah. Kita suruh dia pergi gym lah. Rasa you kena jaga kesihatan sikit lah ya. Macam mana jaga kesihatan? Padahal kita nak suruh dia kurangkan kilo dia tu. You pergilah gym, pergi bersenam. Lepas tu nak jaga kesihatan ni kurang makan lah. Malam-malam kurang makan lah. Sebenarnya target kita yang lain. Ya. Dia macam tu ke? Yalah kita dah umur macam ni, kuranglah sikit makan. Kita nak suruh kurangkan kilo dia. Malam-malam jangan makan benda-benda manis kan. Jangan makan. Jaga kesihatan. Satu sudut betul lah. Betul lah. Jangan cakap dia besar. Orang lelaki pun pantang cakap orang dia tua. Sebab orang lelaki ni, dia muda beberapa kali perasaan dia. Umur 40, dia muda lagi sekali. Umur 60. Kena pandai. Dia gini, salah satu kaedahnya, kita kadang-kadang malu nak berbicara dengan suami isteri. Kita kata mungkin tak sesuai, mungkin tak patut. Sebenarnya, dengan suami isteri ni, sembanglah apa pun. Terbukalah. Dia kan pakaian kita kan pakaian dia. Apa makna pakaian? Masing-masing menyempurnakan diri. Ya, keaiban dia kita tutup, keaiban kita dia tutup. Bincanglah. Macam mana bang kita sekarang ni ya? Kita ni dah umur sekian, apa yang patut kita buat? Macam mana? Abang tengok saya macam mana? Okey tak? Maka kita bercakap lah. Sebenarnya you kena ni lah sikit kan. Bangun pagi-pagi tu mandilah. Ni tengah hari baru nak mandi contohnya lah. Dia begini, perempuan biasalah. Dia kalau dah umur macam ni kan, malas lah. Janganlah malas. Patutnya makin berumur, makin bersolek, makin berumur. Suami kita tengok sentiasa cantik. Yang menjadi dia orang lelaki, salah satu cara dia payah nak jaga mata. Ada kat depan cantik, tengok je lah. Ada orang. Sebab apa? Kadang-kadang bab agama. Okeylah, banyak sangat dah saya hurai. Okey, jangan sampai malaikat doa pada perempuan, isteri-isteri yang derhaka ni dengan doa laknat. Habislah kita. Bimbang-bimbang mati tak sempat bertaubat dan minta maaf dengan suami. Saya selalu pesan, kita suami ni tuan, redha je lah dengan isteri. Walaupun mungkin kita cakap atau kita tak cakap, kita cakap lagi baik. Dan puan-puan pula sebelum tidur, ni antara amalan sebelum tidur, abang redha lah dengan saya ya. Kalau seandainya saya mati malam ni, mati besok, abang redha. Kita sebagai suami ni redha je lah tuan-tuan. Ya, biar kita masuk syurga, dia masuk syurga. Tak ada makna pun. Kadang-kadang seorang suami ni, engkau dah haka pada aku kan? Engkau mati, biar masuk neraka engkau. Tak ada makna pun kita harapkan seorang isteri yang masuk neraka. Apa kita dapat pun? Tak ada apa pun. Sekadar memuaskan nafsu kita yang sombong kita, tak ada ke mana pun. Sama je kita dengan anak-anak. Walaupun anak-anak kadang-kadang dunia akhir zaman, kadang-kadang kita dengar mengadu, maafkanlah dia. Ya. Cuma kita kena rasalah, mama terasa dengan awak ni sebenarnya. Awak tak patut cakap macam ni pada mama. Mama ni ibu awak. Tapi mama awak kena kena jaga. Tapi mama nak bagi tak apalah, mama redha lah dengan awak. Yang pastinya awak tak kena neraka. Gitulah. Betul ya? Kau nak bergaduh sampai engkau tutup aku masuk neraka, abang humbang saya dalam neraka kan? Saya pun nak humbang abang dalam neraka juga. Puan-puan, saya cerita ni reality. Bila mana saya sentuh benda-benda macam ni kan, macam-macam masuk ni. Macam-macam. Ya sedih ada yang, subhanallah. Ya. Tapi kita tak boleh cerita lah sebab tu amanah kan. Tapi nak bagi tahu tu secara umum sebut macam tu lah. Okey, akhir sekali, penutup ni ya. Dah habis. Tak payah penutup lah. Kira penutup lah tu. Tapi ini perengan yang terakhir tu saya tak habiskan. Akhirnya, dan bahawa menyeksa akan dia oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan di dalam negeri yang hina, iaitu di dalam neraka. Allah akan seksa dia, seksanya seandainya dia ni. Ada mana dalil satu benda kita baca, dan telah berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha,
Hai segala perempuan, hai sekalian orang perempuan, jikalau kamu mengetahui semuanya dengan hak segala suami kamu, suami itu ada hak suami atas kamu yang kamu kena tunaikan, maksudnya nescaya menjadikan oleh perempuan daripada kamu semua menyapu debu yang ada pada dua kaki suaminya itu dengan hadapan mukanya. Boleh faham ya? Kalau kita tahu sungguh-sungguh hak suami itu besarnya di sisi seorang perempuan isteri ni, kalau suami balik ada debu kat kaki dia tu, dia kena sapu debu tu dengan muka dia. Ini kiasan ya, kiasan ni jangan jangan faham begitu. Betapa orang panggil besarnya tanggungjawab puan-puan menjaga hak suami ni. Kalau suami balik ada debu bang, oh bang, kaki abang berdebu lah, mai saya sapu. Suami pun angkat, kita pun sapu dengan muka. Ibarat sampai ke tahap itu. Ibarat. Boleh faham tak? Ke tak faham juga? Contohnya lah kan, faham. Besarnya tanggungjawab. Suami, tambah-tambah suami tu orang soleh, orang baik, orang bertanggungjawab, orang yang solat. Lagilah perempuan makin besar tanggungjawab. Wallahu a'lam. Ni kuliah pertama kita ni ya. Rasa macam mana? Tu dia kata, yang ditakutkan atas tiap-tiap perempuan. Takut. Sebab tu minta tolong Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Jadikan aku isteri yang solehah. Jadilah aku isteri yang beradab. Jadilah isteri aku ni seorang isteri yang taat. Minta dengan Allah. Harap kat kita, kita tak mampu. Sama juga suami. Tak mampu tuan-tuan kita nak memenuhi segalanya hak isteri. Tambah-tambah hak perasaan. Sukar. Hak perasaan, nak jaga perasaan. Tu yang saya tak cerita habis, yang Tok Guru cerita tu. Kan ada dua tu. Saya dengar khutbah tu. Ini penutup dia berapa? Dua kali penutup dah ni. Satu ni Tok Guru kata, jaga nafkah zahir. Okey, tahu. Yang kedua, Tok Guru kata, jaga nafkah batin. Lepas tu Tok Guru cakap apa? Dia kata, orang lelaki ni, biasanya dia cakap kat suami tu, isteri duduk sebelah, keluarga-keluarga. Lelaki ni, biasanya dia faham hak nafkah batin tu hubungan suami isteri tu lah. Bukan itu sahaja, dia kata. Yang tu semua orang perlu. Tak kira siapa. Dan semua orang beri, tak kira siapa. Nafkah batin salah satunya ialah nafkah dalaman. Apa maksud? Buat semampu mungkin mengembirakan isteri. Awak ni dia kata sebagai suami, awak kena bagi nafkah batin pada isteri awak ni. Apa nafkah batinnya? Buat semampu mungkin gembirakan hati isteri awak ni. Itu nafkah batin. Jangan buat benda-benda yang menyebabkan dia jadi jatuh kecewa. Dia sedih. Itulah. Jadi orang perempuan paling sedih yang tadi lah. Cukuplah sambung bulan depan lah insyaAllah. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil